Okey. Mukadimah kedua, kita nak ingatkan kita lah sebagai motivasi untuk kita bersiap ataupun peringatan menuju mati. Kan kalau tengok pada slide ni pun sama kita ulang-ulang. Cuma ini saya bawa hadis tentang kubur. So kita akan baca 6 hadis tentang kubur lah ataupun alam barzah nanti supaya bagi kelembutan kepada hati kita dan kita bersiap. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah ingat pemutus kelazatan, yakni kematian. Ini ada yang sahih. So, kita ni, dunia ni memang lara lah, memang seronok. Walaupun ada ujian, kita sepak batu ke dengan banyak problem, kena marah dengan bos ke dengan assignment yang banyak. Kerja weekend tak kisah nak raya ni kan, orang jaga operation sibuk tak boleh nak kata lah kan, macam-macam ada. Tapi semua tu adalah dunia. So kita pause kejap, kita nak ingat banyak mati lah. Kita nak ingat banyak mati sebab nak mati ni, nanti kesibukan kita atas dunia ni kita tak ingat dah. Bila kita dah meninggal nanti tak ingat dah benda-benda yang sibuk sangat atas dunia kan. Ada hadiah yang saya sebut dulu, hadiah yang sahih saya dah share dengan ada beberapa rakan dekat dalam grup ni. Nabi cerita yang Allah ambil orang yang paling susah, yang paling teruk. Maknanya orang paling teruk ni, kalau kita kerja pun sibuk, whatever lah kesihatan bertugas, tak seteruk orang ni. Orang ni paling teruk sekali atas dunia. Sangat teruk mungkin di Afrika tu yang tak ada makanan. Allah ambil orang tu, ataupun dengan masalah yang banyak, keluarga dia, macam-macam lah. Macam-macam berlaku, Allah ambil orang paling susah atas dunia. Allah celupkan sekejap. Celupkan sekejap dalam syurga. Allah tarik dia, Allah tanya pasal dunia. Dia tak ingat ada pasal dunia tu. Sebab dia tertumpu kepada kebaikan akhirat tu. Macam tu. So kita nak ingat mati supaya kita tahu yang perjalanan kita ni ataupun yang dunia ni sebenarnya adalah menipu lah sebenarnya. Adalah Nabi katakan dunia ni lebih buruk daripada bangkai kambing. Dalam hadis yang sahih. Bangkai kambing tu tak ada apa dah. Kita tak nak pun. Busuk kan, kita tak mahu. Bangkai kan tak sembelih pun. Tak ada manfaat apa pun. Adalah manfaat kulit tu. Itu maksud dia, benda tu 99% tak ada manfaat lah. Adalah sedikit manfaat kan. So kita beringat tentang kematian sebab dunia ni melalaikan lah. Kita duduk sibuk macam-macam. Tiba-tiba ujung duduk kesibukan tu kita buat benda-benda yang dosa, whatever lah. Kan ada hadis yang dalam hadis 40 pun Nabi sebut kan. So hati-hati kita baca hadis ni sebab kita nak beringat lah. Sentiasa kita beringat tentang kematian. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, saya pernah bersama Rasulullah SAW lalu surah Ansar menantangi beliau. Dia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah SAW, umi manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlak. So sahabat ni datang jumpa Nabi, orang Ansar ni. Dia tanya siapa yang paling baik? Macam mana? Apakah karakteristik orang yang paling baik? Nabi kata orang yang paling baik akhlak. Lalu umi manakah yang paling cerdas, yang paling cerdik? Ini kita nak fokus lah kan. Kita nak menuju kecerdikan ni, yang kecerdasan ni. Dia kembali bertanya. Beliau SAW bersabda, yang paling banyak ingat mati. Tengok yang paling banyak ingat mati. Dan yang paling baik, bersiapkan diri, menuju ke alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. So ini kata kunci dia. Kalau kita pegang mana kata kunci ni, selamat, insyaAllah selamatlah kita kan. Yang paling banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Tengok sahabat pun ada, kawan kita pun ada dah kematian. Yang dekat dengan kita kematian tu. Ada yang sakit kan macam tu. So, bila banyak ingat mati ni, apa benda yang perlu kita buat? Cari benda yang paling sahih lah amalan tu. Cari benda yang paling sahih. Ramai orang kebangkang kita, kebantah dengan amalan sahih yang kita buat tu. Biarlah dia, dan kita sayang dia, kita dakwah dia. Terbalik pula kan, macam tu. Cari yang paling sahih, paling yang baik, paling bagus, berkualiti. Dalam persiapkan diri ke alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Perkataannya adalah perkataan Nabi, kita beriman kepada Rasulullah SAW kan. Dan benda ni tak akan silap. Ni akan terus ni. Kita nak dua benda yang perlu kita ada. Pertama, kita banyak ingat mati. Nombor dua, kita cari benda yang paling sahih. Benda yang sahih ni abundance lah, terlampau banyak sangat. Kenapa nak cari yang dhaif kan? Macam tu lah. Dah banyak sangat duit ni, kenapa nak pinjam duit orang juga? Ada masalah dalam pemikiran kita. Bukan ada problem dengan dah duit banyak boleh beli cash, kenapa kau nak loan? Jadi ada masalah kepala kita. Orang macam tu kita tahu agama ajar. Ustaz saya kata, agama ni seluruh kecerdikan. Tertumpunya semua kecerdikan agama ni kan. Macam tu. Mana kita ni duduk dalam keadaan tu, nak keadaan tu lah. Kalau kita dengar cerita benda pelik-pelik, cerita hayal-hayal tu bukan agama. Agama ni seluruh kecerdikan. Kita dengar hayal, macam itu saya dengan beberapa sahabat cerita tentang hadis palsu yang ada malam pertama, malam kedua kan, yang cerita tentang tarawih kan, malam pertama, malam kedua ada cerita tentang sampai pahala, melebihi pahala Nabi. Sampai tahap melampau Nabi paling, macam tadi kan saya katakan.
sahabat paling rendah tak akan lebih tinggi kedudukan daripada wali atau sesiapa yang bukan sahabat Nabi lah. Jadi kita rasa kalau kita percaya benda macam tu, ada something wrong dengan pemikiran kita. So kita nak jelas pemikiran agama ni nak menuju kecerdikan, kita nak menuju kebijaksanaan ya dalam agama ni, yang mana hadis ni memang fokus kepada ingat mati dan juga benda yang sahih. Buatlah benda yang sahih macam tu insya-Allah. Ada yang sahih, dua-duanya ada yang sahih. Hadis Hasan juga hadis Hasan sahih. Okay, ini perjalanan kita. Cuma cerita ni saya nak cerita kepada, nak fokus kepada alam kubur. Saya bawa hadis, dalam 6 hadis tentang alam kubur kita baca. Memang scary sikit tapi nak kena share lah sebab Nabi katakan, balighu anni walau ayah kan. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Sangat menakutkan tapi saya ingat bulan Ramadan ni, hati kita pun ada lembut sikit kan. Nafsu kita pun dikontrol lah oleh puasa tu, kan tak makan. Dan juga syaitan diikat kan. Memang adalah perangai syaitan yang kita bawa sebab dah lama syaitan duduk dengan kita kan. So kita dengar hadis ni supaya hati kita lebih lembut. Pertama, scary kan, tajuknya scary. Kubur yang sempit orang pun. Kubur yang sempit, kubur ni sempit walaupun dia di alam lain tapi tengok apa yang Nabi kata, Nabi yang sabdakan lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah yang membuat arasy bergerak. Ini Nabi cerita tentang ni sahabat ni, Sa'ad bin Mut'ah. Sa'ad ibn Mut'ah ni, Mud'ah macam tu. Wafat ketika luka, dia deritanya dalam perang azab tu. Nabi sebut tentang dia lah 2 hadis ni, saya ambil daripada cerita sahabat Nabi. Inilah yang membuat arasy bergerak. Maknanya bila dia meninggal tu arasy bergerak. Maknanya hebatlah sahabat Nabi ni. Pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70,000 malaikat. Sungguh dia dihimpit oleh kubur. Maknanya sahabat Nabi ni walaupun dia sahabat Nabi, kubur tu himpit dia. Akan tetapi kemudian dia dibebaskan. Maknanya kalau lah sahabat yang paling bagus, yang hebat ni pun, ada yang sahih. Hadis ni disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ada yang sahih. Kalau lah sahabat yang hebat ni pun dihimpit, kita apa lagi? So ketakutan lah. Maknanya menakutkan benda ni. Semua orang akan kena benda ni. Jadi kita macam adalah kita cerita ni supaya hati kita lembut dan kita bermotivasi untuk berbekal selepas mati. Dalam Musnad Imam Ahmad, ia disebutkan sesungguhnya kubur mempunyai penyempitan. Kubur ni sempit lah. Ini cerita tentang alam barzakh tu, bukannya tentang kubur. Kita duduk dalam kubur tu, yang terjun dalam kubur, letak mayat fizikal tu. Ini bukan maksud tu. Ini maksud alam barzakh tu. Maksud alam barzakh dia sekat-sempit. Kena ingat jangan fikir pelik-pelik. Bezakan alam barzakh dengan alam kubur tu. Kita jangan pula mixkan tu. Dia dua universe yang berbeza lah, dua benda yang berbeza. Jika ada seorang yang selamat darinya, nescaya selamat darinya adalah Sa'ad bin Mu'adh. Walaupun dia ada Sa'ad bin Mu'adh ni, nama sama ni. Walaupun dia kena juga sempit, dia dibebaskan lah. Kita memang akan kena lah benda ni. So, saranan saya dan untuk diri saya ni jugalah, kita berbekal lah dengan tahu hadis ni. Biarlah ada ketakutan dalam jiwa kita. Kita insyaAllah berbekal lah insyaAllah. Anak bulan Ramadan ni kan. Nombor 2, ada pertanyaan dalam kubur ni, semua sahabat-sahabat tahu, daripada kecil kita diajarkan, tapi kita baca ayat Quran dan juga hadis dia. Allah Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ini ucapan yang teguh ni akan diuraikan kat sini. Itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang lain dan memperbuat apa yang dia kendaki. Maksudnya orang yang sesat ni dia ikut yang zalim. Orang yang zalim ikut dan dia buat apa benda pun. Dalam hadis yang saya nak baca pun ada nanti. Nabi cerita tentang kalau kamu tak malu, buatlah apa saja. Nabi sebut tentang kalau kau tak macam kita lah kan. Kalau kamu tak malu, buatlah apa saja. Maknanya, buatlah. Kalau tak malu, buatlah. Tunggulah nanti kat mahsyar nanti. Macam itulah. Maknanya sebutan Nabi itu memang ancaman. So, sama juga Allah sebut kat sini. Allah sesatkan orang yang zalim dan dia buat apa dia nak. Sebab apa? Sebab kita sebagai hamba ada peraturan. Tengok apa yang saya nak cerita kat sini tentang tafsir ayat ni. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Daripada hadis Sahih Bukhari ni, dijelaskan tentang masuk ayat Quran di atas ni lah, surah Ibrahim ayat 27 ni kan, dari Al-Bara bin Azib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang muslim ditanya di dalam kubur, ia akan berikrar bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka tafsir ayat Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dia, kalau kita ni iman yang kuat ini datang daripada ilmu yang sahih tu lah yang kita belajar, kita beramal kan dengan
kefahaman tentang agama. Iman ni adalah benda yang termasuk dalam konteks akidah ni. Kalau iman kita rosak, akidah kita rosak kan. Kalau tak jitu, tak kuat iman kita, bermasalah kita untuk ni. Kalau kita faham macam contoh, ni pengalaman saya kan yang ada seorang sahabat tu bila saya sembang dulu, ini tempat kerja juga, masa saya berada di tempat lah, di terminal dulu. Dia cerita dia ada amalan dia baca zikir-zikir amalan dia. Dia kata nanti dalam kubur ada orang lain yang akan jawab. Ada orang lain yang akan jawab tentang pertanyaan malaikat. Masalah lah sebab dia ambil yang palsu, kan, ambil yang palsu, dia cerita ke orang pula tu, yang sahihnya tidak begitu kan, yang sahihnya sekarang ni lah. Maknanya, satu, akidah dia dah ada bermasalah. Sebab, kenapa ada akidah kat situ? Sebab, dia sedang menceritakan perkara yang ghaib. Dia sedang menjelaskan benda yang ghaib. Yang ghaib ni, dia datang dalam keimanan lah. Menunjukkan, apa yang sahih Allah sebut dalam Quran tentang benda yang ghaib, telah dicemari oleh benda yang pemahaman dia sekarang ni. Bermasalah akidah dia. So kita nak akidah kita ni biarlah teguh. Anak kata kunci dia daripada ilmu yang sahih tadi tu, cari yang sahih. Bila kita cari yang sahih, kita macam alamak banyak benda yang aku silap kan. Tak apalah kita berubah. Macam pengalaman saya pun sama. Bila selesai mentelaah benda yang sahih ni, kita jumpa banyak benda yang mengarut lah dulu saya buat kan. Pernah saya baca dalam masjid. Tak silap dulu masuk, tak silap lah. Daripada pengalaman semasa form 5 dulu, pernah juga lah baca, orang suruh baca short tazkirah kat dalam masjid. Masa dekat amalan saya dulu, saya ingat lagi, saya cari buku dalam library, saya baca benda yang pelik, benda-benda yang tidak sahih. Hari ni saya tergelak, macam pelik, teruk betul lah dulu, zaman dulu. So bila kita baca benda yang sahih, dia akan trigger, dia kata alamak, macam-macam benda yang tak sepatutnya kita sebut, kita lah tak sebut. Okey. Pergi yang slide nombor 3 ni, orang yang kuat imannya yang berupaya menjawab pertanyaan kubur. Jadi kita nak, macam tadilah akidah yang kuat, yang jitu kan. Kita cari ilmu tentang iman yang sebenar-benarnya lah, supaya tidak syirik lah, dan jauhi benda yang syirik lah kan. Al-Mas'udi, tapi kalau kita baca zikir-zikir selepas solat, kita baca even surah Al-Fatihah pun, ataupun Quran yang kita baca tu pun, memang duk cerita pasal akidah kan. Tapi kita tak faham sangat apa yang dalam, ataupun huraian orang yang hurai tu pun dia pergi ke jalan yang tak betul. So bila kita cari benda yang sahih, lafaz-lafaz kita ni, dan kita faham apa yang kita sedang lafaz tu, dia jadi lagi mantap lah akidah kita. Al-Mas'udi berkata daripada Abdullah bin Mukharib, dari ayahnya, dari Abdullah, ia berkata, sesungguhnya seseorang mukmin, jika dia meninggal dunia, ia akan didudukkan di dalam kuburnya. Ia akan ditanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa Nabimu. Ini yang sahih kan yang kita dengar. Kita dengar kalau kita pergi tempat di kubur kan, orang baca talqin kan. Tapi bukan begitulah, talqin yang sahih tu lain sebenarnya kan. Tapi maksud dia kalau tengok yang saya sebut, dhaif sunnah, dhaif tidak sunnah tidak sunnah tu, kita sebenarnya memang melalui keadaan tu. Cuma saya nak nak memberi angle yang lain lah, supaya kita melihat amalan yang ada hari ni, kita tengok bezakan yang ilmu lah dengan sunnah yang tidak sunnah. Memanglah amalan tu orang dah buat sebab saya sebut kan, bezakan tentang ilmu dan juga amalan lah. Amalan mungkin lain tapi ilmu ke lain. Lama-lama kita nak supaya amalan kita selari dengan ilmu yang sahih. Allah akan menguatkan seorang beriman itu untuk menjawab. Maksudnya orang kuat iman ni dia akan jawab lah. Dia akan menjawab, Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad SAW. Lantas Abdullah membacakan surah firman Allah, surah Ibrahim ayat 27. Okey, yang pertama tadi, kubur yang sempit. Nombor 2, ditanya dalam kubur. Nombor 3, orang yang kuat imannya boleh jawab pertanyaan dalam kubur. Kita nak menuju ke situlah. Nombor 4, alam kubur menakutkan ya. Kita baca hadis ni ya. Hani radhiyallahu anhu, bekas budak Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan Uthman radhiyallahu anhu, jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sambil membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang syurga dan neraka, tapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis sebab ini, sebab tengok kubur dia menangis. Kenapa begitu? Bila Nabi cerita tentang, maybe sahabat-sahabat lain pun cerita tentang kubur, neraka, syurga ni, dia tak menangis sangat. Dia tak menangis lah. Tapi bila tengok kubur dia menangis. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan di akhirat. Bila seorang selamat di hari kuburnya, dari keburukannya, maka setelah lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat baginya. Rasulullah SAW juga bersabda, saya tidak melihat suatu pemenangan pun yang lebih menakutkan dari kubur. Ini hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah.
hadis yang sahih. So sahabat Nabi ni dan sahabat Nabi ni adalah Khulafa Ar-Rasyidin lah, antara 4 khalifah Nabi kan. Nama dia adalah Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman ni sifat dia seorang sangat pemalu. Kena ingatlah, 4 sahabat Nabi yang besar ni sifat dia berbeza. Sayyidina Abu Bakar dia seorang yang sangat taat kepada Nabi. Nabi gambarkan Sayyidina Abu Bakar ni perangai dia seperti Nabi Ibrahim. Dan hadis yang sahih, nombor 2, Sayyidina Umar Al-Khattab. Sifat dia dan sangat dia sangat tegas lah, sifat yang sangat tegas. Kenapa dia tegas? Dia combine dengan dia sangat emosional dan juga dia punya intuitif sangat tinggi. Intuitif dia sangat tinggi. Dan saya fahamlah kenapa dia bersifat begitu. Dia kombinasi dengan emosi dia tu dengan intuition dia tu lah. Lepas tu kita ada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni adalah seorang sahabat yang sangat pemalu lah. Dan ketika malaikat, ada satu hadis yang sahih, sahabat Abu Bakar datang jumpa Nabi. Masa tu paha Nabi menampak. Kena ingat ini hadis bukannya nanti kalau nak tahu kenapa pula Nabi tak tutup paha tu, nanti saya tunjuk hadis tu lah. Sebab ada perbincangan ulama lah tentang dia datang dengan maksud aurat tu. Ada perbincangan kan, mazhab Malik ada yang paha bukan aurat lah maksud dia. So sahabat Nabi Abu Bakar datang, Sayyidina Aisyah ada kat rumah tu, ada kat rumah Nabi yang duduk ada kat sekali. Sayyidina Uthman datang, dia tutup paha. Maknanya dia kata, Sayyidina Aisyah tanya kenapa Uthman datang tutup pula. Dia kata Sayyidina Uthman ni dia pemalu macam tu. So Sayyidina Uthman ni dalam kisah. So Sayyidina Ali seorang lagi lah, masa tu dia muda kan, seorang sangat berani. Sayyidina Uthman ni dia kata bila dia berhenti satu kuburan tu, dia menangis sampai basah janggut dia. Kenapa? Kau tengok sini kan, itu adalah persinggahan pertama kita. So kalau kita selamatlah. So benchmark ataupun kita nak tahu keadaan kita ni masa dekat sebelum mati itulah. Sebelum mati di alam barzakh. So keselamatan kita tu kalau tengok pada apa yang gambar ni kan, kita naklah keselamatan kita ni masih ada lagi masa kita, insya-Allah kita nak ambillah masa kan, luangkan masa kan. Saya baca dalam kitab Syekh Uthaymin tu kata kalau dah cukup duit sudahlah tu bekerjanya. Dadahlah tu cari ilmu yang sahih kan. Sampai juga ada seorang sahabat bertanya, saya sebut dah kan, dia kata dia tak ada duit tapi dia nak belajar agama dan dia perlu kahwin kan. Syekh Uthaymin dia jawab walaupun bunyi kelakar tapi maksud yang betul. Dia kata cari isteri yang kaya kan, biar dia support kamu, tapi kamu ni kena, ni perkataan saya lah, maknanya orang tu berperangai elok lah, baik kan, dan menjaga wanita adil semua tu lah, mengikut sunnah. Tapi maksud dia pentingkan ilmu yang sahih tu, cari ilmu yang betul dan beramal kat situ kan. Sebab kita masih, realiti kita sebenarnya macam tadilah kan kat sini kan. Keselamatan kita adalah masuk kubur tu baru kita tahu keadaan kita kan. Hari ni kita leka kan, yang tadi kita cerita tentang dunia lebih buruk daripada bangkai kambing tu kan. So kita bermotivasilah untuk berbekal lah untuk buat benda yang sahih ni. Carilah, jangan mix lah, jangan benda-benda yang dhaif palsu. Cari sahih walaupun akan ada ujian. Dan ujian itulah yang akan bagi pahala kat kita, insya-Allah. Nombor 4, gelapnya alam kubur. Daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya seorang wanita hitam, orang yang berkulit hitam ni, wanita atau seorang pemuda biasa menyapu Masjid Nabawi. Tapi kalau hadis ni disyarahkan oleh ustaz saya, perempuan lah, dia perempuan yang berkulit warna hitam, kulit hitam, orang Afrika macam tu. Dia biasa dia sapu Masjid Nabawi, Masjid Nabi pada masa Rasulullah SAW ni. Rasulullah SAW tidak mendapatinya sehingga beliau, Rasulullah SAW bertanya. Maknanya Nabi selalu nampak lah dia duduk sapu-sapu, bersih-bersih masjid kan. Tengok tak nampak pula perempuan tu kan. Mana dia pergi, Nabi tanya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Beliau SAW bersabda, kenapa tak beritahu saya? Kan? Kenapa tak beritahu? Dia dah meninggal, kenapa tak beritahu? Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusan. Maknanya Nabi, sahabat-sahabat ni macam dia ingatkan orang tu, sahabat wanita yang kulit hitam ni macam nobody lah. Tapi Nabi dia macam, kenapa tak beritahu saya pula? Nabi perasan lah orang tu kan, Nabi tahu. Macam tu. Seolah sahabat meremehkan urusan orang wanita tersebut. Beliau SAW bersabda, tunjukkanlah kuburnya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya. Dia tunjuklah kubur wanita tu kat mana. Beliau pun kemudian solat ghaib kan, solat wanita tersebut, dia solat jenazah. Lalu bersabda, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala
menyinari bagi mereka dengan solat itu terhadap mereka. Riwayat Bukhari dan Muslim. So, asalnya kubur ni memang gelap. Daripada doa Nabi ni lah ataupun solat. Kan solat jenazah tu kan memang banyak kita baca tentang kemaafan, minta orang dalam kubur minta maaf. Kita minta Allah ampun dia semua kan. So, dalam konteks ini nak sebut tentang gelapnya alam kubur. Okay. Okay, itu last. So, daripada perbincangan topik alam kubur ni kita bawa dalam hadis atau ayat Quran kan, supaya dengan hadis-hadis yang kita baca ni insya-Allah dapat memberi sedikit kesan lah kepada hati kita kan. Supaya dalam bulan Ramadan yang dah tak banyak meninggal ni, dah separuh ni kan, kita lekatlah dalam kepala kita yang maksud dia kita ni menuju mati dan kita nak berbekal. Bekerja jugalah urusan dunia juga. Letaklah benda yang terpenting. Selepas tu benda yang penting kan. Kerja penting. Tapi yang terpenting tu apa? Ambillah masa. Sebab bila kita dah tak ada nanti, sangat menyesal kita nanti. Masa pun tak ada dah kan. Dengan kesibukan yang lain yang melaraukan kita kan. Dunia ni memang melaraukan lah. So kita cuba dalam sesi ni saya bagi peringatan lah untuk diri saya sendiri juga rakan-rakan. Supaya kita ambillah masa, ambillah manfaat. Cubalah sedikit sebanyak kan. Bangun malam. Sekarang ni kan kita bangun awal kan. Duduk. Kita duduk muhasabah diri. Kita fikirlah benda-benda macam ni. Supaya lama-lama dia datang. Sentiasa ada dalam jiwa kita. Dan yang terpenting adalah memahami agama daripada benda yang paling sahih. Yang terpenting adalah memahami agama daripada benda yang paling sahih. Itu yang kita nak.